Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini insya-Allah kita akan membaca ayat yang ke-17, nota bercetak muka surat nombor 114, nota soft copy tengok slide nombor 227. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Ayat 17 adalah ayat yang masih lagi ucapan daripada 10 anak Nabi Yaqub, yang mana kita telah belajar pada ayat yang sebelumnya, iaitu ayat nombor 16. Anak-anak Nabi Yaqub mereka telah pulang ke rumah setelah malam sangat gelap, iaitu Isyak, dan mereka datang dalam keadaan mereka menangis. Kemudian ayat ini mereka berkata kepada Nabi Yaqub, wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang kami. Maknanya mereka kata kepada Nabi Yaqub bahawasanya Yusuf ni dah tak ada. Dia tak ada tu ketika mana kami leka nak main kejar-kejar. Berlumba-lumba ni macam dia main berkejar-kejar, dan waktu kami main tu kami mintalah Yusuf supaya jaga barang kami, lalu dia telah dimakan oleh az-zi'bu, iaitu serigala. Lepas tu anak-anak Nabi Yaqub kata apa? Ayah pasti tak percaya kami cakap macam ni, sekalipun kami adalah orang yang benar. So anak Nabi Yaqub ni mereka menyampaikan bahawa Yusuf itu telah pun dimakan oleh serigala. Lepas tu mereka kata, kalau kami cerita ni, ayah pasti tak percaya kepada kami walaupun kami orang yang benar. Okey. Ayat ni nanti kita lihat pengajaran dia berdasarkan ayat-ayat yang berikutnya. Namun
cuba kita lihat pada perkataan wama anta bimu'minin. Cuba tak perkataan bimu'minin. Bimu'minin kalau kita terjemah dia secara direct, maksudnya ayat dia adalah kamu tidaklah beriman. Cuma dalam konteks ayat ini bukanlah maksud beriman, tapi maksudnya adalah percaya. Sekalipun kami ini adalah orang yang sadiqin, orang yang benar. Okay. Sebenarnya ayat ini ada satu pengajaran yang kita boleh ambil. Pengajaran dia sebenarnya ada pada ayat yang ke-16. Saya telah terletak pada pengajaran nombor 4. Kalau kita lihat pada muka surat 113, iman menurut bahasa adalah at-tasdiqu, iaitu membenarkan. Okey, macam mana kita boleh kata iman itu adalah membenarkan? Sebab dalam ayat 17 tu kita jumpa perkataan apa? Bimu'minin, iaitu iman. Lepas tu ada perkataan sadiqin, iaitu benar. Maknanya kalau ditanya apa itu iman, iman dari sudut bahasa adalah membenarkan. Membenarkan di mana? Membenarkan maksudnya kita percaya. So kalau kita tak percaya kepada perkara ghaib, itu tak dipanggil beriman. Okey, itu secara ringkas. Kita lihat ayat nombor 18. Apa lagi yang mereka nak katakan kepada Nabi Yaqub? وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Dan mereka datang bersama baju yang berlumuran dengan darah yang palsu. Mereka bukan sekadar nangis-nangis, mereka bukan sekadar mengatakan bahawa mereka berkata benar, mereka juga membawa bukti. Yusuf itu telah dimakan oleh serigala. Buktinya mereka membawa darah yang bersamanya, membawa baju bersamanya ada darah. Tapi Allah kata darah itu adalah kadhib, darah yang palsu. Kenapa? Nanti kita akan tengok. Nabi Yaqub apabila dia mendengar anak-anaknya berkata seperti itu, Nabi Yaqub mengatakan sebenarnya diri kamu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maksud mudahnya Nabi Yaqub kata apa? Kamu ni sebenarnya reka-reka ni. Boleh faham tak maksud dia? Macam mana Nabi Yaqub dia boleh tahu? Dia ada insting apa? Okay, nanti kita akan tengok. Lepas tu Nabi Yaqub kata apa? Maka hanya dengan bersabar itulah yang terbaik. Dia panggil sabrun jamil. Bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan Allah jualah yang di pohon pertolongannya tentang apa yang kamu ceritakan. Okay, kita tengok apa reaksi Nabi Yaqub setelah dia tahu bahawa Yusuf yang dia sangat sayang tu tiba-tiba telah hilang daripada dia. Tapi apa reaksi dia? Dia kata tak ada jalan lain. Apa yang aku boleh buat? Aku bersabarlah dengan sabar yang jamil, sabar yang cantik. Kepada Allah lah aku meminta pertolongan. Kamu cerita apa sebenarnya? Serahlah kepada Allah.
Okey, itu jawapan Nabi Allah Yaqub. Okey, daripada ayat ni apa yang kita dapat belajar? Okey, ada 6 pengajaran. Buka surat nombor 117. Okey, nombor 1, kita dapat belajar anak-anak Nabi Yaqub tadi, mereka cakap mereka buat apa? Mereka berlumba-lumba. Baik, pelajaran dia adalah dalam agama, kalau kita berlumba atau kita buat satu pertandingan, diharuskan di dalam Islam selagi mana tidak mengandungi unsur-unsur yang haram. Kan anak dia main berlari-lari kan, berlari-lari, berlumba-lumba, okey, siapa menang, tapi sebenarnya mereka reka. Okey, tapi pengajaran dia, kalau cerita boleh tak dalam Islam kita buat pertandingan berlumba? Ada pertandingan boleh buat? Jawapannya adalah harus, dengan syarat tidak mengandungi unsur judi dan sebagainya. Okey, dalam nota tu ada dinyatakan macam mana perlumbaan pertandingan yang dibenarkan dalam agama. Okey, antaranya adalah pertandingan itu sudah pasti yang tidak haram, tidak membabitkan pertaruhan seperti judi, hadiah yang dapat bukan hadiah daripada sumber yang haram, tidak melalaikan daripada kewajipan seperti solat dan sebagainya, dan tidak juga melibatkan larangan-larangan yang lain seperti percampuran lelaki dan wanita yang bukan mahram. Itu cerita tentang perlumbaan. Okay. Kemudian pelajaran nombor 2, serigala berani menghampiri manusia yang bersendirian. Ni ada kaitan yang kita belajar ayat yang sebelumnya. Kalau ramai, serigala tak berani nak berhadapan, tapi kalau seorang, serigala berani untuk memangsakan pemangsanya. Baik, kita pergi kepada pelajaran yang ketiga. Okay. Sesuatu perbuatan dapat kita ketahui ianya betul ke tipu ke dengan adanya bukti ataupun tanda seperti baju yang terkoyak. Okey, kenapa Allah Ta'ala kata darah yang ada pada baju Yusuf itu adalah palsu? Anak-anaknya kata, ayah, inilah darah, inilah baju Yusuf yang ada darah. Mereka kata serigala yang makan. Okey, tetapi mereka telah menunjukkan kelemahan dia. Apa kelemahan dia? Kalau serigala tu makan Nabi Yusuf, walaupun ada darah, tapi kenapa baju tu tak terkoyak? Mungkin serigala tu serigala yang bersopan santun ke? Makan orang, baju tak koyak. Nabi Allah Yaqub ni pun bukanlah bapa yang tidak bijak. Mereka kata ni darah baju Yusuf. Tapi baju tu tak terkoyak. Jadi membuktikan bahawasanya kamu kata ni sebenarnya adalah apa? Adalah tak betul. Darah tu darah siapa? Kenapa bajunya terkoyak? Itu cara nak mendapatkan bukti, nak membenarkan adanya kepalsuan ataupun tidak. Pelajaran nombor 4, dalam masa yang sama, orang yang berpura-pura ni dapat dibongkar kerahsiaannya oleh orang yang memiliki pandangan mata hati yang dalam. Ni dipanggil macam insting lah kan. Kadang-kadang kita bohong-bohong ni, kadang-kadang ayah ni dia boleh tahu anakku ni cakap betul ke tak cakap betul ni. Dia boleh tak? Dia boleh tahu. Dia macam isteri lah. Dia banyak isteri lah, lagi kuat isteri ni kan. Contoh, jadi jangan sorok-sorok lah pada isteri. Dia tahu, tengok suami ni lain macam ni, so dia tahu. Okey. Kemudian dalam masa yang sama, tuan-tuan, Nabi Yaqub ni dia adalah seorang apa? Dia seorang rasul. Tapi bukan kita kata dia tahu terjadi apa, sebab dia tak tahu betul ke dia bercakap ni. Sebab tu Nabi Yaqub kata, engkau cakap betul tak cakap betul ni serahlah kepada Allah. Tapi Nabi Yaqub dia tahu macam anaknya tipu kerana apa? Ingat tak?
ayat 4 dulu. Kan Nabi Yaqub mimpi benar, betul tak? Kalau Nabi Yaqub ni dah mati, dimakan oleh serigala, macam mana mimpi yang dia dapati ada 11 bintang sujud, matahari sujud dan bulan sujud? Takkan mimpi itu tidak benar? Jadi kalau matinya episod Nabi Yusuf ni, maknanya mimpi itu tidak benar. Itu yang Nabi Yaqub dia rasa ini sebenarnya macam reka ni. Okey, boleh faham cerita dia? Okey. Pelajaran nombor 5. Perbuatan saudara-saudara Yusuf itu, iaitu 10 anak Nabi Yaqub tu, adalah perbuatan yang sangat besar kemungkaran dia. Dia bukan munkar yang kecil-kecil, tapi besar. Nak tahu munkar yang besar? Kalau dalam ayat tu jumpa tak perkataan ni? Dekat ayat nombor 18 tu jumpa perkataan amra. Amra tu ada tanwin. Tanwin tu adalah dia panggil apa? Kata nama am. Dia panggil nakirah. Kalau Allah guna nakirah ni, dia membawa maksud yang luas, yang besar. Maka kemungkaran tu sangat besar. Kenapa sangat besar? Pertama, membunuh adik-beradik sendiri pula. Lepas tu hasad, tipu ayah sendiri pula. So besar kemungkaran dia. Pelajaran nombor 6. Dekat ayat tu tuan-tuan, kita akan jumpa perkataan fasabrun jamil. Dia panggil sabar yang indah. Sabar yang indah ni, dia berbeza dengan sabar yang biasa. Sabar yang indah, kata para ulama, dia adalah sabar yang tidak diikuti dengan mengadu musibah yang dia hadapi, dan dia juga tidak disertai dengan keluh kesah serta rungutan. Nabi Allah Yaqub ni, dia punya sabar tu dia panggil sabar yang taraf, sabar yang cantik, jamil. Macam orang zaman sekarang ada masalah, dia pergi viral, hashtag pula tu, kongsi kat media sosial. Ada masalah ni, kongsi. Itu dia panggil bukan orang yang sabar yang cantik. Sepatutnya kita ada masalah, kita nak mengadu pada siapa? Luahkan kepada siapa? Luahkan kepada Allah yang datangkan musibah tu. Bukan kita cerita pada orang, aku ni ada masalah lah, aku ni masalah lah. Cerita pada semua orang, seolah-olah dia tidak seperti boleh menerima masalah itu. Kecuali kalau ada masalah yang memerlukan kepada nasihat, panduan, tak apa. Tapi kalau ada masalah nak diviralkan, gaduh suami isteri, viral. Betul. Kena begini, viral. Tapi masa dapat nikmat, tak nak pula viral. Sepatutnya nikmat tu yang perlu dihebah-hebahkan, musibah disimpan, mengadu kepada Allah. Sebab tu Nabi Yaqub dia kata fasabrun jamil. Baik, tuan-tuan, kita tutup dengan tindakan selepas tadabbur. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada dua ayat ini? Tindakan yang pertama, marilah kita meniru Nabi Yaqub, iaitu bersabar dengan kesabaran yang cantik dan memohon bantuan Allah apabila ditimpa musibah. Ini pengajaran yang tentang sabar yang cantik tadi. Tindakan yang nombor 2, dalam masa yang sama, kalau kita ada ragu-ragu tentang seseorang, dia ni benar ke tak benar dia cakap ni, maka para ulama kata, pertama, kalau tengok pada tindakan nombor 2 tu, maksudnya memberitahu orang yang diragukan kejujurannya tentang perbuatan mereka agar mereka sedar dan bertaubat. Maksudnya apa? Macam Nabi Yaqub ni, dia tengok adat ni cakap tak betul anak dia ni, mereka ni reka-reka ni. Tapi kenapa Nabi Yaqub dia cakap macam tu? Kenapa dia tak diam je? Kenapa dia tak cakap? Kenapa dia cakap juga qala bal sawalat tu? Maksudnya Nabi Yaqub ni dia cakap macam tu, moga-moga apabila ayah dia cakap macam tu, mereka macam tersedar, ayah ni dia tahu kita tipu ya. Cepat-cepat mereka minta maaf ke, cepat-cepat mereka bertaubat ke? Itu dia panggil
tindakan yang kedua. Boleh faham Macam kita kan, anak kita bohong, kita kata kat dia, tak apa, Angah boleh bohong pada apa? Pada daddy. Betul. Daddy mungkin tak tahu, tapi Allah is watching you. Faham tak? Allah tahu. So kita bagi tahu macam ada sikit keraguan tu, supaya anak tu sedar bahawa sebenarnya dia sudah berbohong. Itu adalah tindakan yang kedua. InsyaAllah kita sambung nanti pada hari yang keesokannya. Kita akan habiskan ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. InsyaAllah kita akan masuk kepada adegan yang ke-6. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.